Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah masuk pada bahagian ke-6A. Untuk bahagian 6 ini saya pecahkan kepada dua bahagian sebab dia agak panjang. Jadi untuk bahagian 6 ini kita nak belajar macam mana kita nak menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan yang pertama nilai sukatan serakan. Okey, pada bahagian 6B nanti berdasarkan perwakilan grafik. Jadi untuk bahagian 6A ni kita buat secara pengiraan sahaja. Okey, ia berada pada standard pembelajaran 8.2.4. Jadi terima kasih kepada subscribers yang mana belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Jadi jom kita mulakan. Okey, jadi kesan perubahan data terhadap serakan. Jadi awak boleh ke muka surat 228 buku teks muka surat 228. Jadi yang pertama, setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar secara seragam. Jadi kita nak kaji apabila data ditambah ataupun ditolak secara seragam. Okey, yang kedua, apabila data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar secara seragam. Maksudnya setiap set data itu kita darab dengan suatu nilai ataupun kita bahagikan dengan suatu nilai. Yang ketiga, kewujudan nilai pencilan dalam set data. Okey, dan yang keempat, suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Jadi itu 4 perkara yang kita nak kaji apakah kesannya terhadap serakan apabila keempat-empat ini dilakukan. Okey, jadi yang pertama ini dia selaras dengan rangsangan minda yang pertama itu, tetapi tak boleh buka QR code dia, jadi saya buat secara lain lah. Okey, diberi set data 02457889. Okey, jadi yang ini yang asal set data yang asal. Julatnya 9 tolak sifar jadi 9. Okey, kuartil pertama 2, kuartil ketiga 8, jadi julat antara kuartil dia 6. Min tambah semua 0 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibahagikan dengan 7. Jadi kita dapat min dia 5. Dan sisihan piawai dia kita kira masukkan dalam formula 3.027. Okey. Apabila set data ini ditambahkan dengan 2, set data pertama, sifar tambah 2 dah jadi 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 8 tambah 2, 10, 9 tambah 2, 11. Okey, apa berlaku pada julat? Jadi julat yang baru 11 tolak 2, 9, sama. Julat antara kuartil 10 tolak 4, 6, sama juga. Min 7, awak kiralah hasil tambah ini 7 ataupun kalau awak ingat semasa perwakilan data sebelum ini apabila sukatan kecenderungan memusat iaitu min ditambah, nilai min baru pun akan bertambah dengan nilai yang ditambah itu. Jadi 5 tambah 2. Kalau kita set data tambah 3, min akan berubah jadi 8. Okay, yang ini tambah 2 dia jadi 7. Dan sisihan piawai. Sisihan piawai sama. Sisihan piawai sama. Sisihan piawai sama. Jadi boleh kita simpulkan di sini tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu set ditambah atau ditolak dengan pemalar. Min ini bukan sukatan serakan Min ini sukatan kecenderungan memusat. Sukatan serakan ada 4 tu yang kita belajar itu. Julat, julat antar kuartil, variance dan sisihan piawai.
Okey, yang kedua. Kes yang kedua, setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar secara seragam. Okey, yang ni yang asal tadi. Asal kita tambah satu lagi variance iaitu kuasa 2 pada sisihan piawai ni. Jadi kita tengok apabila data didarabkan dengan 2, sifar darab 2 sifar, 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 5 darab 2 10, 7 darab 2 14 dan akhir sekali 9 darab 2 18. Okay, apa yang berlaku pada julat yang baharu? Jadi julat yang baharu 18 tolak sifar 18. Julat antarkuartil 16 tolak 4 12 min 10. Sisihan piawai 6.074 ni. Kita kira lah. Kita kira kita dapat 6.074 dan variance 36.5714. Jadi kita boleh tengok sini julat yang ini dah didarabkan dengan 2. Julat antara kuartil pun didarab dengan 2. Min ini tak termasuk dalam sukatan serakan. Okey, sisihan piawai pun sama, darabkan dengan 2. Tetapi variance ini, kita tengok apa berlaku pada variance. Sebab variance unit dia kuasa 2. Jadi dia adalah didarabkan dengan pemalar kuasa 2. Jadi kita boleh tengok di sini. Okey, julat baharu K didarab dengan julat asal. K ni adalah pemalar tadilah. Jadi 2 tadi kita guna 2 didarabkan dengan nilai julat yang asal. Julat antarkuartil pun sama, K didarabkan dengan yang asal. Sisihan piawai pun sama, K didarab dengan sisihan piawai asal. Tetapi variance, variance sebab dia unit dia kuasa 2. Sebelum ini kita dah bagi tahu variance unit dia kuasa 2. Jadi K kuasa 2 didarabkan dengan variance asal. Okey, ni apabila didarab. Ni apabila didarab. Okey, apabila dibahagi, bahagilah. Bila dibahagi, julat asal dibahagikan dengan pemalar itu. Julat antarkuartil asal dibahagikan dengan pemalar yang kita bahagi. Sisihan piawai dibahagi dengan K. Variance baharu dibahagikan dengan K kuasa 2. Ingat, variance unit dia kuasa 2. Jadi kita bahagikan dengan K kuasa 2 apabila set data itu dibahagi dengan suatu pemalar. Okey, jadi kita tengok kes yang ketiga, kewujudan nilai pencilan yang dimasukkan atau dikeluarkan. Kewujudan nilai pencilan yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam set data itu. Buku teks muka surat 229. Okey, kita tengok yang pertama, apa berlaku kepada julat. Julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Jadi sebelum ini pun awak dah tengok apabila ada saja pencilan, julat itu berubah dan sangat besarlah. Besar. Okey, kalau kita buang satu, katakan dia ada satu pencilan, jadi nilai yang itu dah jadi sikit. Contohnya dia ada satu set data 1, 2, 4, 4, 5, 7, 20. Jadi 20 tolak 1 julat dia ada 19. Jadi apabila kita buang 20 itu, nilai maksimum dah jadi 7. 7 tolak 1 jadi 6 sahaja. Berbeza dengan 19 sebelum ini. Itu yang berlaku kepada julat. Dia berubah secara mendadak. Okey, yang kedua, nilai julat antara kuartil. Okey, kita tengok di sini. Nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan. Maksudnya, nilai julat antara kuartil tu tak berapa berubahlah. Sebab seperti yang kita ketahui juga, nilai pencilan itu tak mempengaruhi julat antara kuartil. Jadi, kalau kita buang
satu pencilan itu, jadi perubahan dia itu hanya perubahan kedudukan kuartil pertama dan kuartil ketiga saja. Dan set data itu masih lagi seragam lebih kurang. Jadi perubahan itu tak berlaku sangat ketara. Itu bagi julat antara kuartil. Dan yang ketiga, variance dan sisihan piawai. Okey, nilai bagi variance dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Okey, seperti yang kita ketahui sebelum ini, sisihan piawai adalah data itu berada berapa jauh berada dari min. Data dia terserak di sekitar min. Apabila satu pencilan yang jauh ini ditambah, jadi nilai sukatan serakan sisihan piawai itu dah jadi makin besar. Dia dah jadi makin besar sebab ada satu nilai yang ekstrim kat sini. Jadi sebelum ini tak ada, jadi dia duduk kawasan sini saja, kecil saja. Tapi kalau ada satu ditambah, dia dah jadi makin besar. Dia dah jadi makin besar. Okey, yang kedua, jika beza antara nilai cerapan baharu dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baharu akan semakin kecil. Yang ini susah kita nak terangkan sedikit. Jadi lepas ini yang belajar ni kita tengok secara grafik bahagian 6B ini, kita boleh tengok macam mana perubahan sisihan piawai itu. Dia jadi makin kecil. Okey, jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru semakin besar dan sebaliknya. Jadi yang ini pun kita akan buat pengiraan selepas ini. Jadi itu sahaja daripada saya untuk bahagian 6A ini. Okey, untuk bahagian 6B, tekan saja next videos, di situ akan ada video bagi 6B. Dan kepada yang belum subscribe, mohon subscribe, terima kasih. Dan yang sudah subscribe, terima kasih, you are the best. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.